Ah. 11. 10-11. 10-11. Ya. Baik. Tak. Ya. Ada. Okey, kita bersiaran sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Apa khabar tuan-tuan di luar sana? Saya harap semua sihat-sihat dan ceria sentiasa. Kita kembali dalam sebuah lagi sesi wacana advokasi gender di bawah domen kesaksamaan dan kepimpinan kendiri di mana telah diadakan beberapa siri yang lepas. Jadi bagi yang pertama kali menyertai program sesi wacana ini pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Hidayah, wakil PPWN Kelantan selaku pengacara pada pagi ini. Anda sedang menyaksikan sesi wacana advokasi gender yang bertajuk Wanita dan Pendidikan. Teruja saya ingin memperkenalkan penceramah kita pada hari ini, Puan Sabasia binti Hussein, yang merupakan seorang pensyarah kaunseling, juga merupakan seorang kaunselor berdaftar dan berlesen dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Beliau merupakan pensyarah dari UUM Sintok Kedah di Pusat Pengajian Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial Universiti Utara Malaysia. Okey, sedikit biodata ringkas berkenaan beliau. Beliau merupakan seorang anak sulung dari 7 adik-beradik yang berasal dari Kelantan, yang berkahwin dengan orang Kedah dan sekarang sedang menetap di Kangar Perlis. Yang mempunyai 2 orang anak, alhamdulillah. Beliau telah mendapatkan pendidikan sebagai merupakan seorang graduan ijazah sarjana muda bimbingan dan kaunseling di UPM pada tahun 1994 dan mengambil master dalam kaunseling psikologi di City London University. Sekarang masih menyiapkan tesis PhD ya Puan on counseling psychology UUM. Okey, sekarang jadi beliau telah menjadi pensyarah bermula pada tahun 1994 sehingga tahun 2005 ya Puan. Ya, betul. Dan pada 2005 beliau sekarang pensyarah di UUM sehingga sekarang. Okey, beliau juga merupakan seorang kaunselor talian kasih dan merupakan seorang part-time aerobic instructor. Wow, hebat. Puan, apa khabar Puan, sihat? Alhamdulillah, terima kasih Cik Nurul Hidayah atas jemputan. Terima kasih juga Puan kerana sudi hadir untuk memberi perkongsian pada pagi ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa saya ingin mengingatkan untuk jangan lupa tekan butang like dan share kerana topik pada hari ini sangat menarik, sangat bermanfaat. Semoga ramai rakan-rakan anda mendapat manfaat daripada program hari ini. Terus kekal setia sehingga akhir sesi kerana kita akan kongsikan borang maklum balas di ruangan komen untuk pemberian e-sijil pada hujung sesi nanti. Anda juga digalakkan untuk kemukakan soalan sekiranya terdapat sebarang kemusykilan di ruangan komen dan jangan lupa untuk memeriahkan sesi live kita pada hari ini, beri feedback banyak-banyak, beri like banyak-banyak dan tag rakan anda. Okey, baik. Tanpa membuang masa, saya menjemput Puan Sabasiah untuk memulakan perkongsian. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Cik Nurul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua puan-puan yang ada di luar sana, cik-cik dan puan-puan yang ada di sana. Ya, saya ni jauh ni di hujung utara Semenanjung Malaysia, dapat kita berkenalan insya-Allah pada hari ini ya. Sebenarnya bila kecek dengan orang Kelantan ni, dari Kelantan, Kelik Kelantan ni, Allah, rasa belaga angin, kita kata. Jadi rasa macam kekok juga nak kecek luar ni. Saya tak ingat nak tanya dengan Cik Nurul Hidayah saat ni, boleh ke kecek Kelantan? Baiklah, alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya dapat pejabat pembangunan pembangunan wanita negeri Kelantan ni menganjurkan program yang saya rasa cukup baik, cukup signifikan. Saya rasa ramai juga saya punya rakan sekerja yang telah pun berkongsi sama juga. Sebenarnya bila kecek dengan orang Kelantan ni, aduh rindunya nak Kelik Kelantan.
Lama dah tak kelik Kelantan. Sebenarnya rindu ke makanan. Jadi hak beri makan. Jadi hari ni saya akan berkongsi sikit lah tentang isu pendidikan. Sebenarnya wanita dan pendidikan tak asing. Memang dari dulu lagi. Dan kalau kita tengok pun ramai wanita yang hebat-hebat. Wanita yang terkenal. Cik Siti Wang Kembang. Tentunya seorang yang mempunyai karisma, mempunyai keterampilan, ilmu dan juga kemahiran yang kita kata boleh dicontohi, boleh diteladani. Tidak kurang juga kita punya idola lah wanita yang ada di dunia ni yang pernah kita kenal hanya walaupun melalui bacaan hadis dan Al-Quran kan. Ibunda kita isteri Rasulullah SAW yang menjadi ikutan kita dan kita jadi kita panggil fan lah, idola yang kita nak jadi seperti tu. Walaupun jauh juga tu nak jadi macam Sayyidatun Nur, Sayyidatina Khadijah yang berkorban apa saja untuk perjuangan suami dan juga perjuangan Islam. Jadi sebenarnya kalau kita tengok pendidikan ni memang terutamanya wanita kita di belah negara kita ni alhamdulillah. Peluang untuk pendidikan tu saya kira luas. Ramai yang berpendidikan tinggi ya. Ramai yang tidak ada ketinggalan. Sebab kita kan ada akta kan. Akta kanak-kanak, dasar wanita dan sebagainya. Tapi akta kanak-kanak tu kalau kita tak hantar anak-anak kita ke sekolah, kita boleh disumbat dalam penjara kan. Jadi kita memang memberi peluang yang luas kepada anak-anak. Okey, kita tengok sikit slide yang simple-simple lah. Saya pun tak tanya tadi Cik Nurul tadi, ada ke sesi boleh puan-puan, cik-cik puan semua bertanya kan? Bolehlah saya bagi respon kan? Saya lupa nak tanya, boleh ke? Boleh ya, nanti mungkin Cik Nurul Hidayah boleh bacakan ataupun macam mana nanti saya boleh respon ya. Jadi puan-puan just keep on typing lah, tulis lah ada soalan-soalan tu. Ni celah-celah ke Cik Kelantan ni Cik Nurul Hidayah agak harap faham lah. Sebab dia bukan Kelantan tapi dia suka tu duduk di Kelantan tu. Kalau boleh saya nak minta tukar. Saya nak pergi duduk tempat dia, dia mari duduk tempat saya. Boleh puan. Okay. Baiklah. Kita tengok kepada orang kata dari segi jurang lah perbezaan dari segi gender ni. Kita tengok memang wanita ni ramai ya dalam negara kita ni. Boleh kita katakan macam separuh daripada populasi ya. Dan kalau kita tengok ramai juga yang kita tengok kelahiran tu kan. Kalau kelahiran bayi perempuan memang separuh lah daripada kelahiran hidup. Kalau katalah kita bulatkan nombor tu lah 500,000 kata kelahiran setahun kan. Separuh lebih kurang 250 ke 230,000 ke 250,000 adalah kelahiran bayi perempuan. Jadi macam kita semua ni lah ya. Saya pun mokcik dah ni, tua dah. 51 tahun dah. Tapi kadang-kadang tak serah tua. Tak khabar, tak sedari. Jadi sebenarnya wanita ni merupakan separuh daripada populasi dan memang memainkan peranan besar. Kalau puan-puan tengoklah kat rumah, cik-cik puan-puan semua tengok, kalau tak ada wanita, boleh tengok. Rumah jadi macam kapal pecah. Jadi saya duduk sini dah lama juga, anak pun dah besar, dah masuk saya sekolah ada. Dah bolehlah sikit-sikit tiru lorak utara. Walaupun payah jugalah nak lekat kan. Idram kita tu idram. Maklum. Husband saya kata saya ni selalu aswabiah. Kalau kelik Kelantan tu angkut semua bawa balik. Apa? Serai, bukan serai, lengkuah tua kan kat kedai orang jual lengkuah muda. Jadi kita nak buat ikan singa tak jadi kalau lengkuah muda. Dia kena lengkuah tua. Jadi buat balik daripada Kelantan. Beli beras sial beli di Kelantan. Punyalah macam-macam Okey, sebenarnya daripada 15.7 juta penduduk Malaysia ni, yang wanita ni sebenarnya memang mendapat akses ataupun kita kata boleh belajar, boleh
mendapat ataupun mencari meneroka ilmu apa pun dia nak. Dari segi pendidikan ni. Tak ada sekatan. Alhamdulillah, syukur. Rezeki yang besar tu Allah yang razak kurniakan kepada kita. Rezeki untuk mendapat akses kepada pendidikan. Dan kalau kita tengok dari segi pencapaian pendidikan, kalau saya duduk kat universiti ni, cik-cik puan dan puan-puan semua, dalam kelas saya 60 orang kan satu-satu kelas, mungkin saya rasa 10 orang je kot lelaki, tu pun kan ramai dah. Kadang-kadang ada pernah satu kelas tu seorang lelaki, perempuan ada 20 21 orang satu kelas yang kecil satu orang je lelaki. Kesian juga kat budak lelaki tu. Sial ke budak jatil tu. Tak ada saing. Okay lah. Maksudnya tak ada saing nak balik ke asrama sekali, nak naik bas, nak jalan pergi makan sekali. Kena join lah kawan-kawan. Saing-saing kat tenda ni. Tapi macam tu lah reality. So kalau kelas yang ramai, 60 orang, adalah paling ramai pun 10 orang lelaki. 50 pelajar wanita, pelajar perempuan. Jadi ramai. Jadi disebabkan oleh ramai tu kita nampak, kita expect, kita jangka ramailah yang memasuki dunia pekerjaan. Namun sebenarnya tak. Cik Nurul Hidayah ni slide ni dia boleh jalan-jalan ke? Cik Nurul Hidayah, okey. Yang ni yang saya dah sebut tadilah. Okey, yang next. Kalau kita tengok anak-anak kita, tapi bila kita tengok penyertaan, next slide ni, penyertaan dari segi tenaga buruh, kita dapati wanita masih rendah lah, 55.6% saja masuk ke dunia pekerjaan. Berbanding dengan negara-negara macam Australia, Singapura lah. Tapi secara amnya, wanita dalam negara membangun macam kita ni, melebihilah 60%. Jadi sebenarnya ramai yang bekerja, tapi bila dibandingkan tu, kurang lah. Dan mesti ada sebab dia kan, mesti ada sebab dia. Sebab dia tak lain tak bukan kerana kita tengok mungkin wanita itu kita panggil macam ni, belajar, dapat pendidikan, dapat sijil, mempunyai kemahiran, tak semestinya digunakan untuk masuk ke dunia pekerjaan. Sebab kalau secara tabi'i ataupun nature-nya ialah peranan wanita adalah untuk membangunkan rumah, membangunkan anak-anak dalam rumahnya. Cuma kita sekarang ni dah moden sangat, kita dah maju, kita pun sama-sama keluar juga bekerja. Kita pun sama-sama tak ada juga nak nyapu siapa. Kita pun tak ada juga nak nyepel rumah. Nak mengemas perempuan, nak membersihkan rumah, mengemas rumah, mengurus anak rumah tangga, mengurus anak-anak secara sepenuhnya, sepenuh masa pun ada juga dalam kalangan kita. Bukan saja kita keluar bekerja dengan kerajaan atau swasta, tetapi juga kita mungkin ada ramai kalau dalam kalangan wanita-wanita hebat di negeri Kelantan, Cik Siti Wang Kembang ini adalah peniaga-peniaga yang hidupnya adalah untuk kelangsungan survival, kelangsungan untuk menyediakan kehidupan yang selesa kepada anak-anak dan suami rumah tangga. Kadang-kadang kita dengar banyaklah klise orang mempertikaikan tentang suami di Kelantan yang ramai yang agak kurang rajin berbanding dengan isteri yang banyak aktif di perniagaan. Kalau kita tengok di pasar, Allah rindunya pasar Siti Khadijah. Rindu sangat. Rindu makanan. Okey. Lepas tu kita tengok di mana-mana pun memang ramai Yang paling saya kagum ialah dia orang boleh beli emas dengan bayar duit secara harian. Itu memang saya kagum sungguh kan. Kita hak kerja kerajaan ni pun bukan boleh nak beli emas. Tiap-tiap tahun pun tak ada baki duit untuk nak beli emas. Asyik bayar hutang je kan. Lagi banyak gaji, lagi banyak hutang yang dibuat. Jadi itulah kehidupan kita masing-masing. Apa kita kata? Habuan ataupun rezeki masing-masing. Sebenarnya wanita-wanita yang berniaga macam mana yang dah war-warkan dalam Islam pun, niaga tu 9/10 daripada rezeki. Banyak rezeki dapat daripada peniaga berbanding dengan kita yang kerja kerajaan swasta dan sebagainya. Tak ada banyak sangatlah. Cuma boleh survive gitu-gitu je lah. Dan bila kita tengok secara next slide, kita tengok next slide.
kita tengok kat sini pengarah Jabatan Statistik Negara ni dia menyatakan bahawa secara keseluruhan kalau tengok dari aspek peluang dan penyertaan ekonomi, pencapaian pendidikan, kesihatan dan kehidupan, yang kita fokus hari ni pendidikan ya puan-puan, dan penguasaan politik, Malaysia berada di kedudukan ke-73 di dunia. Daripada berapa? Saya rasa 200 lebih kan. Jatuh 10 anak tangga berbanding pada tahun 2018 yang menduduki tangga ke-63. Skor itulah. Jadi kita dah makin turun sikit daripada kedudukan yang sebelum ni. Yang ni data ni adalah pada tahun 2021 tak ada keluar data lagi ya. Pada masa yang sama dalam kalangan Asia Timur dan Pasifik, Malaysia kekal di kedudukan ke-6. Seperti 208 dan kita memang mendahului lah negara jiran kita, Thailand, Indonesia, China, Brunei. Walaupun kita masih di belakang New Zealand, Australia dan Singapura. Alhamdulillah, kita tidaklah terlalu corot. Kita bukan duk, kalau Kelantan kata duk gobak, nombor ngelah. Kita adalah dalam grup yang tengah-tengah, sederhana. Boleh kita kata wasatiyah lah. Kita eloknya jangan terlalu banyak. Kalau makan pun banyak dah. Bukan saja boleh jadi kembung, boleh jadi selok. Makan banyak. Makan nasi 10 kali sehari, boleh jadi selok. Jadi kita nak bersederhana. Jadi nampaknya kedudukan kita dari segi pendidikan ni duduk di tahap yang sederhana. Okay, next slide. Okay, sebenarnya tanggungjawab ni yang saya nak fokuskan puan-puan. Kalau kita tengok, kenapa wanita pada umumnya yang pada usia bekerja, saya ni dah usia di hujung dah ni, hujung masa bekerja, dah nak jadi warga emas dah tak lama kan. Saya pun sign sampai 58 je. Dulu tak berapa nak cerdik sangat. Dia orang bagi 55, suruh tukar 56, pergi sign kan. Orang suruh tukar 58, pergi sign. Sign 2 kali. 56, 58. Lepas tu sign kali ketiga 60, saya tak sign dah. Saya kata padel lah kot kan. Takut lah mungkin tak boleh nak saya kata tak berak dah nak drive di pejabat. Tak adalah sebenarnya ingatan ataupun kita panggil tumpuan. Fokus kita kadang-kadang dah kepada anak-anak, dan kalau macam puan-puan yang hebat-hebat ni ada yang ada ramai cucu dan sebagainya, dah fokus kepada melihat perkembangan cucu sama kan. Walaupun kita bukanlah berhajat nak mendidik cucu sebagaimana kita kalut dulu duk mendidik anak-anak, tetapi sekurang-kurangnya kita nak memberi bimbingan. Jadi saya rasa itulah kalau tengok kepada kajian yang dibuat oleh Khazanah Research Institute ni, dia membincangkan tentang penyertaan wanita dalam tenaga kerja dan kenapa ianya penting bagi Malaysia. Jadi dia orang ni macam nak encourage, nak menggalakkan lebih ramai cik-cik, puan-puan, anak-anak, cucu-cucu kita ni untuk terlibat dalam jadi workforce, tenaga kerja. Sebab apa? Sebab dia kata wanita Malaysia sekarang yang dalam lingkungan umur pekerjaan, maksudnya mungkin 24 hingga 50, walaupun berkelulusan tinggi, lebih ramai. Saya akui memang ramai yang buat master, buat PhD di universiti kan. Itu baru di tempat yang saya kerja sekarang. Kalau tempat Unimas, tempat saya kerja lama dulu 11 tahun pun macam tu juga, fenomena yang sama ya. Tetapi sebahagian besar wanita-wanita ini tidak bekerja. Tapi bukan kita tak bekerja terus, kita tak bekerja di organisasi-organisasi. Tetapi kita bekerja dekat dalam rumah ni, bekerja tak pernah habis. Antara punca wanita dikatakan tidak bekerja adalah tanggungjawab yang perlu dipikul oleh wanita dalam institusi keluarga. Puan-puan, cik-cik puan semua, sebenarnya 2.6 juta wanita yang dilaporkan tidak bekerja kerana memang menumpukan perhatian kepada keluarga. Dan saya rasa ini adalah merupakan satu benda yang sangat bertuah lah bagi wanita yang sejumlah ini. Kerana dapat peluang untuk tumpukan perhatian kepada keluarga dan anak-anak kerana mungkin mereka mendapat suami yang berkualiti, yang boleh bantu untuk urusan lebih besar di luar mencari nafkah. Tapi sebahagian besar daripada kita perlu juga untuk keluar untuk memastikan kesinambungan dan kemaslahatan hidup boleh diteruskan. Jadi memanglah kan kita kata cerita
perjalanan hidup kita ni tak sama. Jadi ada orang mungkin berada dalam 2.6 juta wanita ni. Kita dengar pun, alah jealous lah, best lah. Macam tu. Tapi bukanlah kita jealous apa. Tapi maknanya rasa macam, wah bertuah mereka. Bertuah. Mungkin ada dalam kalangan anak cucu kita juga yang mendapat keselesaan dari segi ekonomi melalui pasangan hidup ataupun melalui mungkin harta yang kita yang wariskan kepada mereka sehingga mereka boleh tumpukan perhatian untuk membangunkan ahli-ahli keluarga mereka dengan berkualiti. Macam kita ni, kalau saya ni sentuh sikit-sikit kan. Lepas tu form 1 anak semua pergi asrama form 1 sampai form 4. Lepas tu dah habis form 5 ni balik duduk kat rumah sebab online classes kan. Jadi kita, kalau saya lah, maksudnya kurang lah sentuhan secara fasa tertentu, tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tu untuk berada bersama dengan dia orang selalu. Sebab macam mudah lah, dia orang tak ada kat rumah, dia orang duduk asrama belakang. Di Kelantan pun kita juga duduk asrama sebab di sekolah tahfiz, di sekolah asrama penuh, macam-macam lah, asrama tak penuh, asrama separuh penuh dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita percaya bila duduk di asrama demo ngaji molek, boleh fokus, suku perhatian. Kita tidak suruh, weh, tolong tahu siapa tolong lap meja ni kata belum cuah meja. Jadi kita tak mengganggu mereka untuk fokus. Lepas tu dah duduk ramai-ramai dalam circle yang elok, yang molek, pakat nak mengaji belakang. Tu dah excellent belakang anak-anak tu. Sebab kita berikan demo-demo persekitaran yang boleh membantu mereka fokus belajar pada masa fasa belajar. Jadi kita tak ada lah duduk nak kena selain daripada puan-puan yang harian, anak-anak ada di rumah form 1 sampai form 5 tu. Okay, next slide. Baik, puan-puan sebenarnya kalau kita tengok ni populasi wanita ni kan 9.5 juta wanita, 9.8 juta lelaki. Inilah angka-angka yang kita kata ada. Walau bagaimanapun kalau saya tengok perhati kat mana-mana pun kita pergi pejabat, ramai perempuan. Pejabat swasta ke, pejabat kerajaan ke, kilang ke. Kalau di Kelantan pasar ke, semuanya monopoli tu nampak tu wanita kan. Nampak tu. Sebab dalam keadaan cabaran ekonomi semasa, kita juga ada cabaran lain ya puan-puan. Kita semua pakat tua belaka. Puan-puan mungkin hebat. Anak ada 10, 20, satu mak, satu ayah. Saya 2 je. Tak biak mana. Kita lah ni kurang biak mana. Lepas tu kita pun kau tua. Jadi kita dah nak sampai ni puan-puan, cik-cik puan semua kepada aging country. Negara hak semakin tua. Mu negara kau tua, orang-orang dalam negara pun ramai kau tua. Jadi kita bimbel lah. Bimbel lah selalu tak ramai hak muda-muda, hak gagah-gagah ni untuk memastikan bidang perkembang inilah boleh keep up. Boleh cope. Saya ni kalau bab teknologi ni memang nakut ni sebab tak pandai. Moci pun tak IT. Ni nak cope dengan bidang teknologi yang pantas. Masalah tenaga kerja merupakan benda-benda yang kita kena fokus. Jadi kalau ada ramai anak-anak kita lah ni minat kau belajar IT, belajar multimedia, belajar teknologi komputer, belajar benda-benda ni lah. Mesin-mesin ni semua ni, memang bagus perempuan. Sebab kalau saya ni dia rasa nak minta dengan husband, boleh tak saya nak patching? Sebab tak pandai ni, nak teka-teka komputer ni. Nak mengajar dia tak berapa reti mengajar lah ni, guna-guni lah. Jadi itu yang kita tengok keperluan masa akan datang. Jadi kita yakin kalau lebih ramai pernyataan wanita pasti akan dapat membantu negara menampung kekurangan tenaga kerja dan sekaligus membantu pertumbuhan ekonomi negara. Jadi kalau semua pakat duk join 2.9 juta tadi, pakat duk rumah belakang. Tapi kalau pakat duk rumah belakang, pandai IT terror, bagus juga. Menggolah ni jual barang atas lain. Online, demo jual, laku, demo jual donat. Demo jual seku. Demo jual tudung. Ni demo jual emas ni kan. Jahit sendiri. Comel-comel. Lepas tu molek-molek. Ikat letak molek. Jual telekong ke apa ke. Saya memang kagum.
orang kata terinspirasi tengok anak-anak muda lah ni bela-bela jaga anak, bela-bela pastikan keadaan di rumah, terutama dah bila PKP lagi lah tak boleh gerak gimana. Pakat duduk rumah tapi nego macam Shazli tu dengan bini dia tu. Oh, saya suka tengok sebab saya bukan kenal anak-anak aja ngoyak. Ni mami orang kampung mami ni. Oh ya ke? Orang Kelantan. Oh, bestnya. Jadi suka tengok dengan dia buat movie lah, jual apa? Perfume kereta lah. Jual apa lagi? Obat apa obat untuk ni skincare tak sewi krim muka lah macam-macam. Tapi suka tengok sebab bila tengok suami isteri gitu buat kerja, buat rumah besar, kereta besar, wih syok Tapi dia memandang. Ini yang kita kagum. Ini yang puan-puan, cik-cik puan semua yang kita nak pastikan hak masa-masa depan. In future, kalau anak-anak muda kita walaupun dia nikah muda, saya nikah tua sebab tak laku, tak ada orang nak. Benarnya. Jadi kalau dia orang jumpa jodoh, nikah awal, lepas tu sama-sama duk buat nego molek-molek, jadi dia akan kurang lah masalah-masalah yang kita duduk dengar lah ni banyak. Banyak masalah-masalah lah ni. Okay, next slide. Okay, sebenarnya puan-puan, cik-cik puan semua, pendidikan dengan ilmu ni dua benda yang beza. Orang yang ada pendidikan making CJ banyak. Tebal CJ. Tapi ilmu terlekat ke tak? Ada ilmu saja tapi tak amal. Ilmu ni macam-macam. Ilmu formal, ilmu tak formal kalau kita kategori gitulah. Ataupun ilmu yang dapat daripada sumber yang sahih seperti Al-Quran dan Hadis. Ilmu-ilmu lain, cabang-cabang yang ada diterangkan dalam Al-Quran dan Hadis. Ilmu sains, teknologi dan sebagainya. Akademik yang kadang-kadang kita pecah kot tu, pecah kot ni. Kita categorize macam tu, kita categorize macam ni. Sebenarnya keupayaan untuk faham ilmu adalah rezeki yang hebat ya. Puan-puan, cik-cik puan semua. Yang ni yang saya nak tekankan. Yang ni yang saya nak highlightkan. Tak kira lah kita ni kan duduk di tahap mana pun dalam kehidupan. Kita ni dah nenek ke, kita baru nak ada anak kecil-kecil ke, kita baru masih single macam Cik Nurul Hidayah kita ke, kita keping sikit ataupun kita di tahap mana, ataupun kita dah ditinggalkan oleh suami, single mom, ataupun dah kematian suami, kita dah jadi balu kan. Tapi sebenarnya keupayaan untuk faham ilmu adalah rezeki yang terhebat yang kalau Allah kurniakan kepada kita. Ya. Sebab apa? Sebab dengan ilmu, faham ilmu tu, kita boleh amal tuan-tuan dan tuan-tuan. Dan kita boleh dapat manfaat daripada kefahaman tu. Bila kita dapat manfaat, kita boleh amal dan kita juga boleh sampaikan. Boleh tolong ajar. Ajar siapa? Ajar sekeliling kita lah. Duduk sekeliling kita ni lah. Anak-anak, cucu, saing-saing, jiran tetangga, sahabat handai, orang-orang yang kita rasa penting dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab besok kita nak berkumpul dengan demo semua. Kumpul mana? Kumpul di syurga. Pakak-pakak suka duduk. Kalau lah ni, kalau saya dengan geng-geng duduk aerobik. Tapi aerobik atas lain lah ni. Tak lagi studio aerobik. Jadi kalau boleh duduk kumpul seronok-seronok gitu. Boleh juga kumpul dengan cara pergi ke studio, jumpa di syurga. Hak tu hak kita nak tu. Okay. Ada saya yang tanya gimana. Ada mesyuarat pusat pengajian. Okey, sorry, ada dia tanya. Baik. Kemudian ilmu ni gerbang ni gapo? Gerbe tu lah, pintu gerbe tu, pintu. Maknanya pintu nak masuk kepada ketenangan puan-puan, cik-cik puan. Ketenangan. Gapo sebenarnya kita cari dalam hidup kita ni? Dia boleh apa? Ilmu tinggi-tinggi, pendidikan tinggi-tinggi, nak cari gapo? Nak boleh gapo? Selain daripada kita boleh dapat kerja, dapat duit, ada jawatan, ada kuasa, nak gapo lagi lepas pada tu? Ada anak ni pun harta juga. Rumah tangga, apa semua ni pun harta juga. Harta-harta apa semua ni semuanya adalah benda yang
tak kekal ni. Ujian ni belakang ni, ujian. Tapi itulah kadang-kadang kita tak terfikir lagu tu. Tapi sebenarnya ilmu-ilmu yang kita nak ni, kita nak guna untuk nak dapat ketenangan. Berapa ramai orang kita ni luar tu hidup nampak macam comel lah, muka pun comel, putih, molek, ites pun saya ni ke. Tapi dalam hati dia tak tenang. Malam tak nerah tidur. Makan tak lalu. Saya ni tolok kayu dengan batu lah. Sudah. PKP lagi berat. Naik berat tubuh. Kerja masak makan. Kelah gini online pas masak makan. Tolok. Ketenangan perempuan. Makan tak lalu. Lepas tu hidup sombak lah. Sombak pening, gelu gitu. Rasa beci ke diri. Bakpo aku lagu ni lemah. Sayu, sendu, lesu, kelabu, kelala gitu ya. Tak boleh. Gitu kita lagu mana tu. Tak semangat. Rasa tak segar. Lepas tu macam mana nak bahagia perempuan? Nak bahagia. Ada suami handsome je. Dulu saya kalau masa sekolah ini, masa di universiti sekolah, Himna tengok Ricky Martin. Saya tak tahulah puan-puan ada generasi saya. Ricky Martin dia gelek punggung dia. Kan. Tengok pemain-pemain bola. Kan. Dah halah ni tak tengok-tengok dah. Tapi maknanya gapo kita panggil? Bila dapat tengok tu bahagialah, gembira. Jadi lah ni bahagia gembira tu gapo? Apa yang boleh memberikan kita rasa bahagia dan gembira? Adakah bahagia bila boleh setiap hari baca Quran, setiap hari boleh masak makan ke anak, setiap hari boleh kejut anak bangun semaya subuh, ataupun anak kejut kita bangun semaya subuh, ya Allah bestnya kan, anak kejut. Kita taklah jadi macam Mak Rima, wey subuh. Tu saya duduk kena doa banyak lagi lah. Anak hak tidak tertinggal. Kan. Dia duduk asrama boleh pula dia jadi email maya subuh kan. Balik rumah ada mak lah kena kejut kan. Kejut naik setengah email maya subuh. Jadinya kebahagiaan tu puan-puan, apa sebenarnya kebahagiaan? Lagu mana? Apa nilai, apa benda, apa makna dia? Makna, erti. What is the meaning of happiness or blessing? Bahagia tu apa ada rasa bahagia. Lepas tu last sekali adalah perubahan diri, changes. Kita boleh buat perubahan hormonal. Tak kira lah dari segi fizikal. Kalau mula berat badan 100, kalau ni kita turun ala ke 80, ala ke 90, 80, 70, 90. Tengok-tengok jadi 90. Wah, saya ada klien 9 tahun dah sebenarnya tak kelip. Bini 90 kilo. Oi, apa kelip? Rupanya, yalah kita tak ada proses gapom lain. Just nak bagi sihat. Jadi segar, tak ada penyakit. Tengok-tengok khas berbalik. Jadi, itulah kadang-kadang dalam hidup ni tak tahu. Kita lalui macam-macam. Kita alami macam-macam. Kita rasai macam-macam. Macam-macam dihidangkan kepada kita. Macam hidangan-hidangan macam ni kita tengok ada jual di pasar lah. Kita boleh pilih macam-macam perempuan. Semua pilih ada di atas tangan kita. Kita hak tentu. Kita nak pilih mana. Nak makan hak banyak gula ke? Nak makan hak banyak hijau, sayur, buah ke? Nak makan air sihat. Air sihat saya panggil anak-anak saya air kosong. Air sihat. Ataupun super green juice. Saya pagi ni tak ada. Nak blend apple hijau dengan timun butter. Tu super green juice. Kita dah lah tak gebu mana kena minum lah. Super green juice tu. Jadi saya beri nama supaya anak-anak saya rasa terliuk. Wah, super green juice. Jadi dia kecil daripada dengan super green juice. Dia mungkin suka benda hebat-hebat, superman. Super apa lagi? Super cat. Super, macam-macam super lah kan. Super women. Kita ni super women lah konon. Tak juga kadang-kadang lembek gitulah, sedih kan. Sakit belikat, sakit lakar, ada lakar kan. Kek lutut. Mari sedih. Sedih mana? Sedih di hati dah perasaan. Mari ganggu fikiran mana? Fikiran ganggu.
Mata mana? Mata tak berapa nampak. Saya pun tak berapa nampak dah lah ni. Sekat-sekat lah. Ya tahun lepas lagi duk mengajar atas tali gini kan. Memang rasa kau nak kena pergi cari apa? Kena buat treatment mata orang kali tidak pun tukar spek dulu sebelum pergi treatment mata. Jadi sebenarnya puan-puan, cik-cik puan semua, tugas kita dalam hidup ni adalah nak jadi khalifah. Khalifah ni nak jadi pemimpin. Kita taklah jadi pemimpin kepada negara Malaysia. Tapi pemimpin lah dalam rumah ni. Pemimpin dalam kerja hak kita buat. Kalau kita ada kedai, kita ada pekerja, kita ada anak murid dalam kelas yang kita mengajar. Jadi kita ni pemimpin lah. Pemimpin dalam konteks hak sekecil-kecil dan sebesar-besar. Di bawah kita tu ada hak kita nak tolong atur, nak tolong urus, nak tolong bimbing, nak tolong coach. Coach. Sebenarnya dalam hidup ni kadang-kadang saya selalu oyak ke mana-mana klien saya, kita kena cari coach. Baru kita boleh gadabung dalam hidup. Sebab saya tengok kalau hok nego-nego bisa-bisa tu, dia ada coach dia. Jadi kalau dalam hidup kita ni, coach nak pergi ke syurga. Kena cari juga coach kita. Kena ada. Kalau tidak, payah sikit lah. Lepas tu nak jadi hamba. Hamba ni adalah orang yang takutlah pada Allah. Takut tak buat apa hak Allah larang. Buat hak Allah suruh. Jadi gitulah. Dalam konteks kemampuan kita. Jadi puan-puan, hak ni lah hak kita nak tekankan kepada diri kita dan anak-anak kita, anak cucu kita. Tapi mula-mula kita terkederahlah diri kita lah. Kalau kita tak berapa boleh jalan molek, payah puan-puan. Kita dulu. Kita dulu nombor satu. Mak saya berhiwayat, lombe satu. Aku hari ni pergi klinik boleh lombe satu. Kata, wah besoknya Umi. Oh hebat. Tak pukul 7 tu dah nak pergi klinik. Sebab ada macam-macam lah. Kata regular check up kan. Terapi. Apa lagi. Reflex. Apa kita panggil. Refleksiologi punya session. Macam-macam lah kan. Mainan kita pun kalau tak jaga-jaga dari awal. Siapa tahap gitu juga. Tapi yang pentingnya kita masih boleh rasa seronok buat. Buat apa? Buat untuk nak menyihatkan tubuh kita. Menyihatkan batin kita, jiwa kita. Okay, next slide. Boleh puan-puan semua? Faham ke tak ni? Itulah kita tak boleh nak interaksi secara direct gini tapi tak apa. Cik Nurul Hidayah kita akan tolong kita. Okay, tujuan kita cari ilmu puan-puan. Sebab apa kita kena macam susah payah sangat ni? Kenapa kita kena teruk-teruk ni, nak kena cari ni, teruk-teruk ni, nak cari ilmu ni. Sebab apa perempuan? Sebab kalau kita tengok, yang menyelamat kita adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik ni memanglah kita kata tunggak lah. Sebab kalau kita tengok kalau dalam hidup kita pun, kalau kata kita tengok dalam kelas, kalau kata anak-anak mengajar, okay? Hak kita duk mengajar tu. Kita tengok dia, yalah, macam kadang-kadang tak dengar kata. Kalau duduk rumah tu tak dengar kata. Apa, laweh. Apa lagi? Kita royak lain, dia buat lain. Kadang-kadang mari gerai juga. Saya ni puan-puan suara derah ni. Mak saya semua komplain saya. Mu ni anak dua je. Sorang sebab anak 10. Lepas tu saya jawab mak saya kata, Umi mudur orang anak 2. Kalau anak 10, sorang sebab anak 20. Lepas tu dia kata, tengok. Orang rakyat ni jawab. Dia tak aja jawab mak dia kata. Memang saya tengok dia senang mak dia kata. Tapi dia akan komplain ke saya. Belakang. Tu cara dia. Ataupun dia komplain ke orang lain. Saya nanti akan royak direct kata saya. Arwah tu lah. Nanti tu kata pening aku ngamu ni kecil tak betul. Dah dia pun kecil tak betul juga kan. Sama-sama sebenarnya. Same character kan. Sama karakter sama. Jadi ini akhlak yang baik perempuan. Tujuan kita nak bina akhlak yang baik. Akhlak baik ni kita kepada suami ni perempuan. Saya berdebar juga ni kau tua ni. Husband saya pun pecing dah. 90 dah. Dia jadi kau, dia lelaki ni kalau tua, dia jadi kau supaya budak-budak. Kita kadang-kadang kelas kan. Tak habis lagi ke kelas? Dia nanti komplain. Macam
Tak ada masa nak duk kecek ngadak tengok muka dia gitu. Kadang-kadang anak-anak duk kecek, hampa semua ni boleh tak senyap sekejap? Ayah nak cakap dengan mami. Oh, dia mari lagu tu. Terperhati banyak kali. Maknanya kita ayat ke anak-anak, kalau ayah mau balik, pokok mu kecek dengan mami semula. Tunggu dia tidur dulu. Maknanya kita facilitate. Facilitate ni apa kak? Kita mempermudahkan. Mempermudahkan maknanya tak ada tiba konflik antara anak dengan ayah. Sebab ayah dia rasa, popok bremo yang duduk kecek dengan mak demo. Ya aku ni tak boleh nak kecek dengan bini. Gitulah konon. Saya tak sure gitu, tapi saya perhati banyak kali. Jadi daripada situ saya belajar. Observe kan, kita perhati. Tak boleh. Kalau dia balik, pesan dah ke anak-anak. Popok mu tanya apa ni soalan ke mami. Semula. Tunggu dia tidur dulu. Tunggu dia tidur dulu, dia rehat. Okey, kita kecek. Tahan dia rehat. Itulah contohnya. Ada banyak lagi. Saya rasa puan-puan pun ada perhati benda-benda karakter tertentu. Kalau makan, kena duduk tunggu dia. Memelah. Secara idealnya memelah gitu. Tapi kadang-kadang kita ni ialah ada klien online, ada kena jawab juga. Dia kata, sama kalau dia kecek tak tengok muka dia. Tak boleh. Jangan pergi telefon kalau kecek dengan dia. Maknanya fokus tengok ke dia. Jadi kita kena perhati je. Kita panggil bahasa cinta ya puan-puan. Ni benda ni tak ada tulis dalam ni. Contohlah ilmu bahasa cinta. Kita kena tahu. Apa bahasa cinta suami anak-anak kita ni? Pertama, ayat. Maknanya jenis kecek tu romantik-romantik. Oh sayang, I rindu you. Saya, kau ambok, kita ni saya demo. Kau nak kecek Kelantan. Nak kecek Kelantan. Ya saya. Sayang, I love you. I miss you. Cik, kena ya kau putih. Ataupun anak-anak, oh, mommy love you. You are you are good boy. You are good girl. I am so proud of you, cik. Bangga dengan anak. Oyak ke anak tu. Tepuk belakang dia, peluk belakang, pegang. Cium pun. Cium tu kategori lain lah. Hak nak oyaknya royak tak ni. Dari segi verbal. Tu bahasa kasih sayang pertama. Bahasa kasih sayang kedua adalah setuh. Pegang. Setuh, pegang, tanya. Pegang mana lagi ni. Kalau anak-anak kat kita usap-usap kepala kan. Anak-anak yatim pun kan ada. Kita panggil sunnah Rasulullah kan. Royak dah bahawasanya kena usap kepala anak-anak yatim tu kan. Usap. Kita gosok-gosok lah penuh kasih sayang gitu. Jadi sentuhan tu adalah bahasa kasih sayang yang kedua. Yang ketiga adalah we hadiah. We lah apa? Saya tak ada ni nak tak pakai ni. Apa? Pulut dakak ke, apa lagi? Daun ketung lah, apa lagi? Macam-macam saya ada di Kelantan dia tunjuk saya. Saya kata hebat, tak sabar nak klik tengok. Bukan klik beli. Tengok saja window shopping. Tu beri hadiah. Itulah hadiah kita suka je tak? Hadiah lain lagi lah, blender ke, lesuk nombor baru ke, pecah ke lama. Ataupun berapa lagi senduk puyuk Langkawi. Orang Kelantan Langkawi. Saya pun hidup juga Langkawi. Husband saya asal Langkawi. Tak boleh nak klik kapur dia lama dah. Klik kapur kita lagi lah jauh tak boleh. Dia duduk nak oyak. Dia nak buat surat, buat gisi jauh ukur, bawa alat-alat ukur dia naik Pajero, naik Roro, nak klik kapur, nak duduk sebulan dia kata. Nak buat lolok, klik ukur, padahal nak klik kapur dia. Habislah saya kena tinggal Jadi, sedap pergi Langkawi ni dok. Siapa sini tak suka pergi Langkawi? Angkat tangan. Sure tak jok kan? Set-set Kelantan penuh seumur kalau cuti kan. Cuti Kelantan, Keputeraan Sultan Kelantan penuh bah Kelantan di Kuala Perlis parking. Lepas tu naik bas sana pula Langkawi kan. Saya tahulah sebab adik-adik saya set-set cikgu di Pasir Putih lah, macam lah penuh bah, 2 bah, 3 bah penuh. Mari 10 orang sebah. Lepas tu kelik penuh bah dengan barang. Maknanya 30 orang 3 butir bah. Gitulah contoh. Okey. Jadi yang kedua membina silaturahim. Puan-puan memanglah silaturahim macam saya kata tadi kita kena perhati. Bila ikut stage tertentu. Bahasa yang ketiga saya ayat dah deh. Hadiah. Ya bahasa yang keempat masa. Ni boleh menambah silaturahim juga masa. Maksudnya kita
menyediakan masa. Maknanya kita tak adalah sibuk sangat siapa tak ada nak kecek, tak ada nak dengar apa dia nak cerita. Tak ada. Tak boleh nak memberikan a listening, authentic listening ears. Tak ada bahu tempat dia nak menangis kau. Shoulder to cry on. Tempat nak tiup, nak luah perasaan dia lah. Balah dengan saing kau, balah dengan boyfriend, balah dengan girlfriend kau, kata anak-anak lah. Contoh ataupun suami kita lah ada orang marah dia dijabat kau kalau husband nak masih kerja lah ataupun nak buat bisnes macam-macam. Jadi masa kita beri ke dia. Last sekali bahasa cinta, bahasa memberi hikmat. Kalau macam kita ni lapu padam maksudnya kena tukar bak lapu lain. Kita tak reti kan nak naik ukah-ukah nak pasal kipas tak jalan, suih patuh. Apa lagi? Pintu rumah tu patuh kan, cabut dia punya skru. Tak pandai lah nak beki-beki tu. Tahu lah mungkin perempuan dalam ni ada yang hebat-hebat, pandai belakang, apa panggil MacGyver ataupun handy women. Handy women. Saya kurang bahagian-bahagian tu. Wak munah pandai. Wak nak beki dah pandai. Jadi itu adalah merupakan 5 bahasa cinta perempuan dan cik-cik puan semua untuk dan semualah audiens mungkin ada lelaki dengar juga lah, untuk merapatkan silaturahim. Kemudian yang ketiga, kita bangun pagi-pagi sama, kita nak fikir, how do I serve? Lagu mana saya nak beri khidmat? Saya boleh beri pertolongan gapo? Kepada ahli-ahli dalam rumah kita lah. Mula-mula tolong diri kita dulu lah. Tolong jaga mati hak sihat, tolong urus kita punya kerja-kerja hak mana kena buat, kena urus apa lagi? Kita punya amal ibadat untuk manfaat diri kita tu. Lepas tu buat juga memberi manfaat kepada orang lain. Nak ingatkan, sedia makan, sedia minum. Lagi-lagi anak duk online lah ni kan. PDPR, ngaji atas lain ni. Nak sedia makan, tanya masuk kelas kedua. Anak saya kalau tingkat tiga tu, adik, ni bukan sekolah adik ada kelas ke hari ni? Ada? Adik tak masuk? Adik ngantuk. Tak ngantuk mana pukul 3 pagi tak tidur lagi, 2 pagi tak tidur lagi. Duduk. Dia kata buat homework, tak tahulah homework berapa sampai pukul 3 pagi baru dia kata tidur kan. Kalau ada universiti dia juga. Ada universiti pun jenis tidur. Lepas subuh baru tidur. Jadi orang kata huru-hara dalam ni masa tidur yang berkualiti nasihat ni. Lepas tu perempuan, apa perlu kita, 3 perkara kita kena jaga. Apa yang kita kata pada diri kita sendiri. Kalau kita kata hak positif, kita akan rasa positif dan kita akan buat benda yang positif. Tapi kalau kita rasa benda yang negatif, macam ada orang dia kata dia tak berguna, dia mak tak berguna, dia isteri yang tidak berguna, dia isteri yang hina, dia apa lagi, macam-macam kata negatif. Kita akan merasa negatif pada diri kita. Dan kita akan ada tendensi, kecenderungan untuk membuat benda-benda yang negatif. Jadi puan-puan, dia bergantung pada apa kita fikir, dia akan mempengaruhi apa yang kita rasa dan dia akan menentukan apa hasil ataupun tindakan yang kita buat pada hari itu. Jadi nak kekal tenaga, nak bagi positif ni, yang kedua ni, kita kena ada circle yang positif. Kena ada saing-saing, kawan-kawan yang positif. Kawan-kawan yang kalau kita tengok kita macam nak down dah, weh, sabar. Ni macam lemah sangat lah ni, guana. Tahulah ada orang duk fitnah itu, fitnah ini. Tak apalah, lupakanlah fitnah tu. Benda-benda ujian-ujian kecil je. Orang lain, bukan tak fitnah, berah pun tak ada, nak. Jadi ada kawan yang boleh beri kita, apa orang panggil, ajak kita untuk berfikir dengan lebih rasional. Tengok ke bawah. Orang lain ramai lagi susah. Hak dapat COVID, hak dapat penyakit teruk-teruk, kehilangan ahli keluarga, kematian, macam-macam. Tak ada rumah. Kena hambak dari rumah. Musim PKP ni banyaklah cerah, kena hambak, kena katok, macam-macam. Cik-cik puan dan puan-puan semua. Jadi kalau tak nikah lagi macam Cik Nurul Hidayah ni, jaga-jaga. Cari molek dah. Cari hak berkualiti. Susah nak dapat lah ni lelaki yang berkualiti. Sangat kurang bilangannya. Jadi kita ni mak-mak ni kalau ada ramai anak jatuh, kena didik anak kita ni. Siapa boleh masuk lah.
Pergi makan kau bini dia. Anak bini dia seksok-seksok. Tu memang mok yang hebat. Sering semak apa yang boleh saya berikan atau boleh khidmatkan. Ini 3 benda yang kita kalau boleh sebagai wanita yang sangat hebat pendidikannya, ilmunya, maka dia buat 3 benda ni perempuan ya. Saya sebut ni, saya cuba amalkan. Kalau saya rasa macam sengit-sengit sikit, kena ingat balik kepada benda-benda ni. Untuk nak kekal positif, kekal relevan dalam hidup. Selagi kita, malaikat maut tak ambil nyawa kita. Kita dah buat je lah benda ni. Okay, next. Saya beri formula hari ni. Untuk kaya. Kaya ke apa? Bukan semestinya kaya duit, wang ringgit, harta saja. Kaya jiwa, kaya iman, kaya kasih sayang. Sebab perempuan, kadang-kadang kita tengok ada sayang-sayang kita buat macam-macam, tahana ke kita. Kalau saya tengok tu sebagai kesian lah kepada dia. Sebab hanya orang yang benci diri dia saja yang akan benci orang lain. Kalau perempuan semua penuh dengan cinta pada Tuhan, cinta pada makhluk, perempuan akan beri banyak cinta pada orang dan akan dapat daripada orang. Sebab kita akan beri apa kita ada. Kita beri cinta, kita dapat cinta. Lepas tu, kita nak main kata. Kita ada, kita beri, kita dapat. Ada, beri, dapat. Ada, beri, dapat. Jadi kalau orang-orang macam berhimna nak balas dengan kita deh. Maknanya dia sebenarnya balas dengan diri dia. Dia ada hal dalam diri dia. Jadi kita pun doa lah ke dia, siya ke dia. Gitu. Jadi kita tak rasa macam, oh tu hanyalah asbab je. Tuhan nak latih kita untuk kuat. Nak latih kita untuk jadi boleh fikir, janganlah buat gitu ke orang pula macam sayang kita buat kita sebab sakit weh. Memang buat gitu kita. Jadi kita dapat pelajaran. Macam-macam kita dapat. Kita panggil hikmah. Hikmah ni yang ilmu-ilmu ni adalah hikmah juga sebenarnya. Rezeki ya. Awal tadi saya dah ayat dah. Rezeki. Dapat belajar. Dapat faham. Boleh kutip manfaat. Lepas tu boleh amal. Lepas tu boleh share. Kongsi. Okey, yang kedua harmoni. Perhubungan dengan semua ahli dalam keluarga kita. Sebab kita nak balah buat apa sangat lah. Ya lala ni orang balah lah. Berebut tanah, berebut suami kan. Macam-macam lah. Macam-macam ada saja nak direbut. Rebut ke apa? Jawatan. Lah ni negara kita ni pun boleh tahan juga ni. Dia berebut ni. Tak harana. Saya dah tak mengundi. Dah di Kelantan. Tak nampak lah. Tak tahulah. Husband saya kata payah lah. Jauh-jauh klik ngundi dia Puan Leh. Jadi terbaru baru ni saya ngundi di Puan Leh dah lah. Tak ngundi di Kelantan dah lah. Sekala duk ngundi Kelantan kat Allah. Okey, harmoni dari segi perhubungan untuk semua. Yang seterusnya kecantikan. Kena cantik. Cantik fizikal. Bau wangi dalam rumah kita. Semua ahli bau wangi. Tak busuk, sihat, kuat, cergas. Dia akan menentukan semangat. Semangat kehidupan kita. Ya? Bukanlah kita ni nak duduk cepuah, mata duduk dalam rumah kak. Duduk kembali kata gitu. Tu ya ada abang kita pergi cari lain tu. Sebab tengok luar, comel lah. Saya ni jenis tak make up ni. Tak ada make up less ni. Moga lah main bagi tua. Dia rasa kau sihat kulit. Skincare ada bagi sihat. Dia tak ada masalah. Kalau tidak, rasa macam dulu kusam lagi ni molek sikit lah, sihat sikit. Okay. Emosi hanya cinta hari ini. Hari ni saya sebenarnya tak ingat nak tanya tadi puan-puan, cik-cik puan semua. Apa khabar emosi anda semua hari ini? Jadi setiap hari kita bangun, kita tanya ini kepada diri kita. Sebenarnya kalau nak bangun dengan segar, kita kena tidur dengan ada struktur. Nak tidur tu dengan baca doa, tidur tu dengan tanya orang sebelah kita, berapa markah saya hari ni sebagai isteri. Tanya anak-anak pergi ziarah bilik-bilik demo, tanya, mak hari ni boleh markah berapa sebagai mak hari ni. Gitulah tanya. Lepas tu kak, kita boleh minta maaf lah kan. Demo buat salah ke mak ni, mak ada. Jadi gitulah. Nak orang sebelah kau gitu jugalah. Jadi emosi kita hanya cinta sampailah ke kita nak tidur tu. Bangun pagi esok segar lah. Dengan baca doa, ya Allah alhamdulillah. Allah masih lagi lah beri. Sebab tidur-tidur ni adalah
kematian kecil. Okay? Kadang-kadang kita tak balik dah. Jadi kita bersiap-siap lah. Carilah mak lain kalau mak mati tak. Amalkan senyum sekurang-kurangnya 7 saat. Acik senyum puan-puan. Sebelum kita tamat hari ni. Senyum 7 saat. 7 saat ni sekurang-kurang. Lebih tak apa. Jangan kurang. Kira dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kena amal tu jaga tu hari-hari. Lebih tak apa. 9, 10. Kita tak boleh senyum. Tak siapa susah. Jadi amal senyum 7 saat hari-hari deh. Sebab apa? Sebab kalau kita senyum ni ada neblah otak kita hak dirangsang. Acu masih. Acu tunjuk masih. Oh, letih weh nak masih. Sebab 40 otak ni dia tarik. 40. Banyak Lepas tu jadi cepat tua. Siapa hak muka dia? Tak sewi cepat tua, kena senyum sama. Lebih pada 7 saat. Senyum belakang kat orang. Sudah lah hari ni. Jom senyum. Set kita. Set kita ni kita tak boleh pecah. Set kita tak boleh pecah. Senyum banyak. Ni hak saya nak bui lah. Biar kita pakai amal. Hari ni kita jadi wanita memang pendidik KA sungguh lah. Tindak care, betul. Senyum itu sedekah. Tindak care hari ni adalah kebijaksanaan tertinggi. Jadi kalau kita tak ambil tindak care puan-puan, cik-cik puan semua, kita duk kecek saja. Berdegang, gedegung, gini, gitu, guling balik. Hampir go satu tak buat tindak care perubahan hari ni. Tak ada pergi mana lah. Lagu tu jugalah. Orang kata, pi mai tang tu juga. Tu orang utara kata. Jadi kena ambil tindak care. Jadi hari ni mari kita fokus apa hak kita nak. Gapo hak kita nak hari ni. Lepas tu kita tengok gapo hak dah jadi. Lepas tu kita pun tengok gapo kita boleh buat untuk nak dapat gapo hak kita nak. Lepas tu kalau kita buat tu tak jadi, kita kena tukar plan. Plan lain pula. Jadi hari-hari duk belajar aku gini ya. Gapo hak kita nak, gapo hak dah jadi, gapo hak kita buat. Hak kita buat tu jadi ke tak? Kalau tak jadi nak buat lagu mana? Apa pilihan kita ada? Apa options? What options do I have? Kecik putih sikit ya. Gapo pilihan yang saya ada? Nak biar demo katok kita sampai 10 tahun ke? Bukan nak secerah. Kena pergi berobat lah. Berobat. Kadang-kadang dia ada masalah mental ke apa ke. Ataupun kena pergi cocok lah. Gapo-gapo vaksin, gapo-gapo tengok-tengok. Dia tak katok dah kita lepas kena vaksin. Contoh. Cari obat nak royaknya. Buat. Bertindak hari ni adalah kebijaksanaan tertinggi. Dan fokus apa hak kita hendak. Okay, next slide. Sebab apa puan-puan? Sebab saya nak bawa puan-puan dan cik-cik puan semua keluar ni daripada zon sengsara ni. Kita tak boleh terperangkap dalam emosi negatif. Emosi negatif ke apa? Tu ada situ tu. Benci diri, rasa bersalah, putus asa, sedih, takut. Cinta dunia, cindun. Student saya kata cindun, puan, cindun. Gak dia cindun. Cinta dunia. Lagu tu ke? Lepas tu dia kata, sadar puan, sadar. Gak dia sadar. Besar dan bodoh. Padahal tak boleh guna. Dah sadar. Sebabnya Indonesia guna. Sadar tu besar dan bodoh. Tak usah guna. Sadar. Marah. Sombong. Ni adalah keadaan masa kita duduk di tahap sengsara. Kita nak naik ke tahap 1 dulu. Tahap 1 semangat. Nak kena semangat hari ni. Nak semangat, nak tukar ni diri kita. Tak boleh dah. Berimage negatif. Aku tak reti. Aku tak pandai. Aku tak boleh pergi. Aku bodoh. Aku mana? Tahu. Aku. Semua negatif belakang. Tak boleh. Kena semangat. Yakin, percaya, optimistik. Memaafkan. Memanglah dia mau buat sakit, kita sakit. Dia mau fitnah ke. Dia mau kata kita ke. Dia mau tak beri nafkah ke. Macam-macam lah. Mak sakit. Tapi orang yang hebat adalah orang yang memaafkan. Sebab apa? Sebab maaf tu rupanya adalah obat kepada hati kita sendiri. Obat. Tak ada orang yang boleh beri obat. Allah je boleh beri.
dengan kita kuat. Boleh beri maaf. Walaupun orang buat tahi kita. Buat tahi lagi. Buat jahat lah. Buat ajar kita. Masuk lagi tahap 2. Menerima dengan reda. Bukan mudah apa-apa nak reda ni. Ni ada bacaan dia ni. 450 ni. Ada alat ukur dia. Boleh. Apa nak ukur boleh. Tu kena jumpa kaunselor berdaftar dan berlesen lah. Carilah Belana ada di Kelantan tu. Kemudian zon tahap 3, kasih sayang. Bukan mudah apa-apa nak sampai ke tahap ada kasih sayang. Ada kasih sayang, boleh beri kasih sayang, boleh dapat balasan semula kasih sayang. Kita tak ada kasih sayang, kita nak beri ke mana? Kita nak dapat balasan ke mana? Kita duduk lah kalau cakap. Sampai mati tak ada kasih sayang. Sebab kita tak beri dulu. Kita tak bersyukur. Syukur pada Allah atas segala apa yang kita ada. Syukur hari ni kita jumpa ni puan-puan. Berkenalan. Saya suka-suka jumpa. Set kita jangan pecah. Lepas tu gembira, bahagia, gembira. Last kali tahap tu, 900 tu. Bacaan tertinggi tu. Tahap kita tenang. Tadi kan kita ayat dah, kita nak gapo sebenarnya dalam hidup ni. Tujuan kita hidup ni nak gapo, nak cari gapo. Nak cari tenang puan-puan. Tak tenang ni. Sakit boleh sakit. Boleh sakit. Tidur tak negara. Makan tak lalu. Mandi tak basuh. Tak tahulah. Baru semua bangar lah weh. Okay, last kali. Sebagai kesimpulannya. Marilah kita sama-sama pakak berusaha lah hari ni. Berusaha apa? Berusaha mengenali diri kita. Kena walaupun kita kata aku kenal dah diri aku. Memanglah kenal gitu-gitu lah. Tak tahu ni kita sebenarnya ni ada masa lepas macam saya kan. Kita duk tolong dia untuk nak turun berat badan. Rupanya masa kecil mula tu, masa macam umur 5-6 tahun tu, bila naik kereta, ayah dia break, dia terbalik guling ke depan. Ayah dia kata lembek mu ni. Rupanya lembek mu ni, perkataan tu, duduk lekat dalam kepala dia sampai lah ni, dia rasa dia lembek dan tak ada bersenang. Nampak tak puan-puan? Jadi kalau kita ni, cik-cik puan, Cik Nurul Hidayah, kalau kita nak jadi mak, nak jadi ibu yang mendidik anak, jadi cikgu yang mendidik anak di sekolah, kita kena watch out what we say. Mulut kita, hak kita rakyat tu. Dia jadi doa. Dia jadi benda tu lekat. Kita panggil belief system. Kepercayaan. Sistem kepercayaan dalam hidup manusia. Benda tu kita tak sedar. Sebab tu kita jadi gitu. Sebab tu saya terlembek, tak boleh nak bersenang. Sebab dari kecil lagi, sama ayah dia kata, mu ni lembek. Sebab bila ayah dia break kereta, terbalik guling bating depan, sampai ke depan, sampai ke tempat seat mak dia. Dia tak megek ke mana, dia tak sandar ke mana, dia cacir ke mana, tak tahulah. Tapi nya nak royak bui the power of words. Perkataan yang ibu bapa tubik dari mulut masa anak kecil-kecil, bawah 7 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, amat besar impact dia kepada pembinaan diri seorang manusia. Sebab tu kita kena royak benda yang awak hebat, awak soleh, awak apa lagi. Tapi kena sesuai lah. Kalau tak semaya lepas tu, anak mak soleh tak semaya. Tak sinkro. Anak mak baik, pucat makan, pucat tahi. Tak latar. Duk lah. Kena lah juga punishment tu ikut kesesuaian tu. Kena logik lah. Okay, next slide Cik Nurul Hidayah. Usaha mengenali diri yang pertama. Jadi kita kena kenal diri kita ni ada lekat mana. Tapi kita bukanlah tujuan nak menyalahkan mak pak kita. Tujuan supaya kita sedar. Sebab bila kita sedar, tu aku sebenarnya lekat-lekat ni. Banyak lekat dalam hidup. Kita panggil lekatan. Unfinished business. Benda-benda lekatan dan unfinished business ni puan-puan, psychologically hanya boleh dibuang dengan kita membuat proses counselling, proses healing, proses penyembuhan, terapi, macam-macam lah. Memerlukan professional help. Ataupun usaha sendirilah, nak belajar sendiri kita diri. Jadi lepas tu, bila kita dah kenal diri, kita boleh terima. Bila kita terima, baru kita boleh baiki. Kalau kita tak tahu kereta kita rusak mana, nak pergi baiki. Waduh, tak tahu rusak apa. Dia tak boleh start lah. Tak tahu. Bateri kokoh. Minyak tak ada kok. Air tak ada kok. Siapa start tak hidup kau mana. Jadi kita kena tahu dulu. Tahu kita terima. Bateri dah 5 tahun mana kau. Tak tukar-tukar. Besar bateri dia kan. Tak tahulah lebih pada
boleh lebih pada apa hybrid ni. Lebih daripada 5 tahun kan. Tahan bateri dia. Kong kena kau. Jadi kita dah tahu, kita terima baru kita boleh usaha untuk baiki. Kemudian membina kepercayaan memperkasa diri. Kena kuatlah diri kita ni. Adik kakak belakang. Berkomunikasi dengan efektif. Penting berkomunikasi ni macam saya sebut tadi. Orang lelaki ni kahar tua, dia perlu kahar banyak perhatian. Tak boleh nak macam buat cincai-cincai kan. Makan kena temen. Tanya dia awak nak makan gapo, awak lapar ke? Kalau dia balik dari mana, jangan duk tanya, duk royak ni, anak ni dek, tak buat kita sekolah, anak ni cikgu marah. Jangan royak masalah dia. Kena beri 10 minit bertenang. Jangan duk kacau lagi dia 10 minit. Dia nak pergi mandi ke, dia nak berok ke, dia nak minum air ke, tanya dia, nak air kosong? Nak air sihat? Beri air kosong. Jangan duk beri air mani-mani dulu kan. Takut dia kecil mani. Okay. Kemudian jelas tujuan hidup. Tujuan hidup kita gapo puan-puan? No, kita nak balik kepada kita punya kampung akhirat. Itulah tujuan hidup kita, tak ada lain. Tak apa, kita jadi Perdana Menteri Malaysia ataupun hebat-hebatlah di dunia, tak apa. Walaupun kita seorang wanita, tak apa. Tapi tujuan hidup kita jelas. Dan fokus pada solusi. Kita bukan cari salah. Tapi kita cari penyelesaian. Okey. Last, duk main lah. Tak habis lah lagi. Okey, sasaran hidup kita adalah nak dekat dengan Allah dan kita nak semakin bermanfaat kepada makhluk. Itulah dia yang kita nak buat kepada diri kita. Cik Nurul Hidayah, kesimpulan tu ada next slide. Inilah hak kita nak. Ni ciri-ciri orang yang hebat. Sebelum ciri-ciri orang hebat tu saya tulis kesimpulan tu. Sasaran hidup kita adalah semakin dekat kepada Allah. Kemudian semakin bermanfaat kepada makhluk. Tak apalah tu. Tu boleh lah tu. Lepas tu last ni itulah 7 ciri-ciri orang yang hebat. Tu puan-puan tahu belakang dah. Saya just buat revision ya. Ulai kaji ya. Bolehlah baca sendiri. Saya ingat tu lah benda saya nak kongsinya. Dari jauh utara ni, Allah, boleh balik Kelantan atas lain ni. Aduh, segarnya rasa jiwa. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat dan peluang yang diberikan pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf andai ada salah silap, gurauan melampau. Saya kadang-kadang over sikit, make over make over, bukan make over ni. Make over. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak. Semoga ada rezeki kita untuk lebih lagi merapatkan ukhuwah kita semua, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Andai ada persoalan, saya boleh tolong jawabkan. Kalau tak ada, saya rujuklah tok guru saya juga. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Tak dengar? Maaf, nak unmute. Baiklah, terima kasih Puan atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan sangat seronok. Saya tengok feedback daripada penonton semua. Semua tak puas dengar. Kita masa pendek je kan? Tak apa. Biar cukup gitu, okey. Betul. Okey, sekarang ni kita teruskan dengan sesi Q&A. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekiranya mempunyai soalan, bolehlah kemukakan di ruangan komen. Puan Sabazia akan cuba untuk menjawab. Okey. Kat mana saya nak tengok? Saya ni bukannya pandai IT. Kat mana saya boleh baca? Kalau dekat puan tu, di dekat bahagian tepi tu ada komen. Dia tak komen. Ada. Saya nampak dah. Tidak, saya tak tekan, tak tahu. Itulah mocik buta IT. Okey, terima kasih banyaknya. Okey, bagi salam. Terima kasih. Saya tak nampak soalan. Kalau Hidayah nampak. Saya cuba cari soalan. Kita tuan-tuan dan puan-puan sekiranya. Macam mana cara terbaik untuk kawal emosi kita dan apa solusinya daripada Puan Nuraidah Mustafa. Baik. Puan Nuraidah tanya macam mana nak kawal emosi kita dan apa solusinya. Baik. Puan-puan semua, sebenarnya emosi kita ni adalah hasil daripada pemikiran kita. Sebab tu kita penting ada kesedaran dalam kehidupan kita. Macam ni, kalau kita tengok air batu iceberg, air batu duduk dalam teh ais. Teh ais kan warna macam warna kuning pekat sikit, tak nampak ais tu. 90% ais tak nampak. Nampak sikit kepala ais.
Bala ais tu umpama 10% saja daripada benda yang kita sedar tentang diri kita. 90% duduk di bawah teh ais yang kita tak nampak tu adalah benda yang selalu kita tak sedar tentang diri kita. Contoh, sekarang kita bernafas. Sekarang kita berkelip. Kita tak sedar kita berkelip. Tapi sebenarnya kita bernafas. Kita berkelip. Jantung kita berdenyut ni masa kita dah kecek, kita dah dengar ni. Kita dah bersiaran ni. Tapi kita tak sedar. Ada banyak lagi benda yang kita tak sedar. Macam contoh kalau dulu cikgu-cikgu ke atau mak kita kata, bodoh Menata ni. Masa tu kita umur 7 tahun. 9 tahun. Kita berkata, ya aku bodoh. Di sekolah pula. Naik sekolah rendah. Cikgu kata, oh bodoh mu ni. Bodoh Menata ni. Oh tambah lagi. Kita percaya kita bodoh. Lepas tu, kita pun masuk U. Lecturer kata, apa ni? Bodoh sangat. Bodoh pula. Kena lagi 3 kali. Asyik bodoh-bodoh. Hari ni banyak pula isu bodoh-bodoh. Bukan isu bodoh-bodoh tu. Ni maksudnya perkataan tu kita kata, kita lagi percaya diri kita ni tak pandai. Takutlah matematik lah. Kalau di Kelantan mula masa saya sekolah semik. Saya sekolah semik mula. Ada kok saya semik saya ni sini ni. Sekolah menengah Ismail Petra di kompleks sekolah-sekolah Wakaf Mek Zainab. Tu sekolah saya form 4 sampai form 5. Kalau tu saya sekolah menengah puteri. Form 1 sampai form 3. Tapi saya memang sekolah di Kelantan lah. Kita percaya bahawa kita tak pandai matematik, tak pandai English, tak pandai sains. Tak apa benda yang kita tak pandai. Semua kita rasa kita tak pandai kan. Kalau saya tak pandai tajwid. Saya percaya saya tak pandai tajwid. Sebab dulu bila ngaji Quran, tengok mulut tu guru ikut. Qul huwallahu ahad. Tengok mulut. Bukannya tak belajar ikut qiraati ke, ikra' ke apa ke tak. Jadi ikut, imitate, tiru bergerakkan mulut. Jadi sebenarnya emosi kita, kalau ais tu duduk dalam ais juk, air yang putih, kita nampak semua. Tapi selalunya kita tak nampak. Banyak benda yang kita tak sedar berlaku dalam hidup kita ni sejak dari kecil. Jadi kita kena sekarang ni cuba tinjau semula diri kita, bukan untuk cari salah, bukan untuk marah kepada ibu bapa, tok nenek kita yang didik kita macam tu. Mereka pun tak belajar macam mana cara nak ajar kita. Dia tak tahu. Kena cakap, kan dalam Islam kata, okey, cakap anak yang baik, bertuah, walaupun anak tu jahat kan. Tak kata anak jahat, tapi kita bila marah, kita akan terlepas cakap. Menyebabkan anak tu pick benda-benda yang negatif sepanjang kehidupan kita. Bila kita besar, dah bekerja, kita pula melepaskan perasaan yang lama yang kita ada tu. Sebab kita tak pernah deal lagi dengan perasaan-perasaan kita tu. Emosi kita ni tak pernah keluar. Puan Noraida, duduk ada situ, duduk tepek situ, kau banyak, kau lama, kau banyak, kau lama, kau banyak, kau lama, kau banyak. Tak boleh nak deal dah. Sampai satu hari, husbandnya pula kata, bini apa bodoh ni? Oh, dia pula kata kita bini bodoh. Memang meletup masa tu. Nampak tak? Dia sebenarnya benda ni adalah kita panggil akumulatif. Kumpul sepanjang hayat kita hidup. Dan kita tak sedar tu. Kita tak khabar. Jadi now kita cuba cari profesional untuk bantu kita untuk sedar. Sebenarnya saya ada apa yang perlu saya luahkan, yang perlu saya rawat, yang perlu saya keluarkan semua dari segi psikologi. Supaya saya sedar, okey itu datang dari mana. Kalau saya sedar, saya ni seorang yang suara kuat. Oi! Tu backing lagu tu. Sebab ayah saya backing. Ayah saya memang okey. Jadi lah ni saya kalau anak tak sosial kasut, woi, siapa tak sosial kasut gitu. Jadi benda tu adalah benda yang unconscious, yang tak sedar, yang dah ada dalam kepala saya, jiwa saya dah lama dah. Sebab tu orang kata takut nak gaya dengan saya. Saya suara dia. Ganah, moci ganah. Jadi, benda ni semua adalah dah terbina Puan Noraida lama dalam hidup kita. Jadi bila kita dapat peluang untuk keluarkan, fahami dan kita akan dapat memilih yang mana yang sesuai dengan kita. Supaya kita tak rasa semakin sakit dengan pilihan kita yang tak tepat.
Itu Puan Noraida. Harap-harap boleh membantu Puan Noraida. Kalau boleh cari ya, mana-manalah kaunselor yang berdekatan dengan Puan Noraida. Kita jumpa kaunselor ni bukan sampai kita dah ada masalah, sampai dah toreh tangan, dah apa, dah nak tikam paha, baru cari kaunselor. Tak perlu. Kita nak cari kaunselor sebab kita nak bangunkan diri kita. Kita nak keluar daripada luka-luka batin yang ada dalam diri kita. Kita nak maju ke depan. Kita nak tolong diri kita. Sebab apa? Tolong diri kita, kita boleh tolong generasi kita. Satu wanita terdidik, tuan-tuan dan puan-puan, satu generasi terpelihara. Saya merayu puan-puan semua. Get to know yourself. Kenali diri anda semua. Cari kekuatan diri anda. Baiki kelemahan diri anda. Sebab anda hidup dalam keadaan sedar, generasi anda akan lebih untung. Anak cucu cicit kita akan untung. Sebab kita bantu mereka untuk bersedia. Dah buat my movie dah dalam kepala. Dalam kepala, esok ni anak aku ni nikah dengan Sahibus Samaha. Sahibus Samaha. Kita pun cakap dengan anak kita. Esok ni jadi bini Sahibus Samaha. Doa tu sebenarnya. Tapi sebenarnya dalam konteks psikologi, kita panggil my movie. Dah bayangkan dalam kepala budak tu. Dia akan jadi orang yang belajar hafal Quran, jadi isteri kepada Sahibus Samaha, didik anak-anak untuk jadi penghafaz dan muallim-muallimah. Gambaran yang kita beri itu penting puan-puan. Tapi kita tak boleh nak beri gambaran tu sebab kita tak datang. Kita banyak keladak. Kita kena cuci dulu. Kalau kita nak bubuh air molek dalam tangki akuarium, kita kena buai dulu. Kelodak. Apa kita panggil? Dalam tangki air akuarium ada banyak kotor-kotor tu. Lumuk-lumuk. Kotor, lumuk-lumuk. Buang dulu lumuk tu semua, bersihkan. Lepas tu bubuh air baru, bawa bubuh hiasan, bawa bubuh ikan. Baru nampak ikan cantik. Boleh ya Puan Noraida? Thank you. Ada lagi okay, baik, terima kasih Puan. Ada banyak lagi soalan. Soalan seterusnya daripada Puan Nur Atifah. Assalamualaikum, ada isteri yang tidak dapat menyambung pelajaran kerana dihalang suami. Mohon pencerahan. Lah ni Zamir boleh ngaji atas line. Register masuk buat degree online. Sebab memang semua pun online lah ni. Register. Jangan takut. Dah minta keizinan, cakap kat dia, tolonglah restu saya untuk belajar atas line. Sambil duduk nanok nasi pun boleh duduk dalam kelas kuliah. Kan? Tak boleh buat degree, buat diploma dulu. Tapi bidang yang you rasa membantu you untuk mengembangkan diri. Membantu you untuk jadi orang yang lebih baik dalam mendidik anak-anak. Membantu diri you untuk jadi orang yang lebih yakin kepada diri dan dapat membantu orang lain juga untuk yakin diri. InsyaAllah boleh. Saya doakan semoga Puan Nur Atifah dapat jumpa degree di universiti mana-mana yang rasa seronok. Kalau Puan Nur Atifah dah ada degree, jom saya jemput. Masuk Master Science Counselling. Kita ada batch Kota Baru. MSc Counselling UUM Kota Baru. Lepas ni boleh, bila dah habis Master Counselling, boleh mohon berdaftar dengan lembaga kaunselor. Menjadi kaunselor berdaftar dan berlesen. Tolong orang lain pula Puan Nur Atifah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jom. Okey, baik, soalan seterusnya daripada Puan Yusrizan Muhammad Yusof. Macam mana ibu bapa nak lahirkan sikap minat belajar memandangkan ibu bapa berperanan penting dalam membantu proses PDPR anak-anak di rumah? Okey. Saya pun menghadapi masalah ni juga. Saya tolong sediakan tempat mana mereka ada tempat yang selesa, meja kerusi, infrastruktur fizikal lah. Alat kan, laptop ke, iPad ke, memang dia orang belajar pun pakai iPad dari dulu lagi, dari form 1. Sekarang anak saya dah form 3, hak lelaki tu. Jadi saya sediakan makanan yang dia sukalah. Dia tak berapa nak makan nasi, dia makan makanan yang konon healthy food lah. So kena sediakan lah. Roti ke lempeng ke. Lempeng yang saya buat, puan-puan boleh ambil resepi ni. 3 biji telur, 2 keping roti wholemeal, bungkus hijau atau bungkus pepal, pisang berangan 2 biji. Masuk food processor, jangan masuk air. Lepas tu bakar atas kuali. Jadi healthy lempeng. Kita panggil pancake. Lempeng. Lempeng. Demo saya muda panggil pancake. Lepas tu dia boleh bakar
air kopi yang sihat. Kopi sebenarnya bagus, antioksidan. Jadi mata dia tak ngantuk. Minum kopi, makan dark chocolate. Tapi itulah kena sedia lah. Sayur tak makan. Sayur tak makan. Kalau makan sayur, mati tu. Sebenarnya kita kena galakkan dia orang makan sayur, buah. So saya belilah buah-buah yang dia suka makan. Potonglah, kena potong siap-siap. Kalau tak potong, buruk situ lah buah. Tu atas tepi meja situ. Jadi kita bantu mereka. Dan ada masa kita kena tengok, tunjuklah dekat kita apa yang dia belajar. Kita pun kena check juga selalu dia siap dah kerja sekolah kan. Selalunya ibu bapa akan ada grup WhatsApp untuk guru ataupun ibu bapa lain beritahu tentang kerja-kerja yang perlu anak kita buat lah. Jadi kita ni kena macam sibuk sikit lah. Kau ada buat kerja di rumah, kau sibuk. Nak cek anak ngaji lagi. Nak buat kerja kita lagi. Nak pastikan rumah makan ni ada dengan rumah bersih lagi. Memang pening kepala. Garu kepala tu tak gatal. But this is the challenge. Puan-puan, keep fit. Badan you kena kuat. Sihat. Kena bersenam. Supaya kita pun ajak anak-anak petang-petang, jom. Jalan dalam kawasan rumah. Exercise. Anak saya kuat skipping. Sehari dia skipping 1000 kali. So saya bersenam lah, aerobik lah dengan geng-geng saya atas line. Jadi kita support each other untuk bersukan, untuk malam-malam kena berjemaah lah, solat berjemaah setiap waktu kalau husband ada. Kalau tak ada husband, dia lah kena jadi Tok Imam. Tok Imam, tapi macam ayah patuk Tok Imam, laju Maya. Maya laju. Sampai kakak dia duduk universiti, dia kata, tak maulah Alif semua jadi Tok Imam. Tak ada baca Fatihah tak habis. Supaya ayah patuk. Pening balap apa dia. Jadi harap-harapnya Yuslizan mendapat kekuatan ya untuk kita bantu anak kita sikit-sikit insya-Allah. Jom. Kita kena mulakan dengan diri kita lah. Kita lah tidur paling lewat, kita lah bangun paling awal. Okey, baik. Soalan seterusnya kepada Puan Zanariah Jaafar. Boleh ke lagi Puan? Boleh. Okey, salam. Ada masanya kalau kita lawan emosi yang negatif, kita akan memberontak. Adakah perlu kita sesekali untuk melayan emosi yang negatif itu dengan kawalan untuk menimbulkan sifat positif dalam diri? Di sinilah Puan Zanaria perlu dapat circle yang positif, kawan-kawan yang boleh menyokong. Kawan-kawan ni adalah orang yang tak mau tengok Puan Zanaria jahanam. Dia nak tengok Puan Zanaria maju. Ada orang yang memang you tak buat apa-apa kat dia, tapi dia suka tengok you jahanam. Jauhi. Toxic macam tu. Cari orang yang nak tengok you berkumpul bersama-sama dengan you di syurga, kampung abadi nanti. Jadi kita buat semua atas dasar nak dapat pahala, nak dapat reda Allah, dapat belas kasihan Allah, dapat syafaat daripada Rasulullah. So kita kena cari kawan-kawan yang tanya kita punya khabar akhirat kita. Kalau kawan nak duk asyik nak ke banyak ke pulut dakak saja, apa lagi? Topak ke apa? Macam-macam lah design emas tu kan. Kalau duk ajak kepada pergi kedai emas saja, takut-takut khawatir juga mengejar kepada hal dunia saja, pencen akhirat kita tak ada. So sama-sama kita cari circle kawan-kawan yang memang sayang kepada kita untuk kita sama-sama berkumpul di syurga dengan dia. Kalau kita nak, kita panggil glecok ataupun jatuh daripada landasan rel kereta api tu, dia tarik kita cepat-cepat. Weh, cepatmu. Lama kena penyek kau kereta api kan. Kena gilis kau kereta api. Kena gelek kaki kau kereta api. Dah kena kerak kaki, potong kaki. Cedera kita dah, OKU dah kita. Tak ada. Kawan yang macam tu adalah kawan yang sangat berharga. Yang kita kena cari. Ramai sains-sains saya yang daripada form 1 sampai form 5 duduk di Kelantan susah-susah belaka. Tok laki katok, tok laki bakar rumah, macam-macam.
So, saya dari jauh kita bantu mereka dari segi keuangan. Dengan harapan semoga Allah memberikan dia rezeki yang lebih hebat untuk bantu anak-anak masuk sekolah, hidup dengan lebih selesa, kekal positif, taat pada perintah Allah, cari ilmu. Kita bantu sikit-sikit. Untuk bagi kuat sebelum kita berpindah ke alam akhirat. Okay? InsyaAllah Puan Zanaria. Okey, harap menjawablah Puan Zanaria. Mungkin ni soalan yang terakhir sebab kita pun dah kesentukan masa. Daripada Puan Akmal Ismail, kelayakan umur untuk sambung belajar sebab dah mak-mak tapi masih minat nak belajar. Akmal, jom buat master counselling dengan UUM. Tak ada had limit. Selagi Puan Akmal boleh buka ni, tekan ni on, masuk ngaji, buat assignment, hantar, dengar kuliah, buat praktikal, buat internship, insya-Allah boleh. Tak ada had kelayakan umur. Dah ada degree boleh buat master. Tak ada degree boleh buat degree. Ya? Jadi yang penting adalah minat. Tujuan mencari ilmu itu adalah untuk mencari redha Allah. Tujuan mencari ilmu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan mencari ilmu adalah untuk memperbaiki diri. InsyaAllah. Allah akan tolong. Tak ada hal lah Puan Akmal. There's no limit. The sky is your limit. The sky. Kenapa langit dia makcik ni kalau dengan ayah saya, kalau dalam keadaan yang stres, kecap orang putih, tak kecap Kelantan. Sebab ayah saya cikgu orang putih, cikgu bahasa orang putih. Dah pencet. Alhamdulillah, sihat dua-dua, ibu dengan ayah saya berada di Maceh, Kelantan. Kampung Kemuning, Maceh, Kelantan. Okey, Puan, kita ada soalan daripada penonton ramai juga yang tanya. Boleh ke nak share slide? Boleh. Cik Nurul Hidayah boleh beri kepada siapa-siapa saja yang nak. Silakan. Okey, kepada penonton tuan-tuan dan puan-puan yang inginkan slide Puan Sabasia boleh PM Facebook PPWN Kelantan. Nanti saya akan berikanlah. Kemudian ada lagi dan kongsikan dengan seramai yang boleh. Alhamdulillah. Saya sangat suka. Puan, ada lagi satu soalan, tanya bagaimana nak menghubungi dengan Puan. Okey, boleh hubungi saya, nombor telefon 019. Nombor telefon Puan, right? Tulislah kalau kat mana you boleh tulis tu. 019 4 1 3 kali 111 350. Kalau yang memerlukan sesi kaunseling nanti saya akan registerkan lah dalam daftar klien saya lah. 01941111350. Saya boleh berkongsi je lah untuk membantu anda supaya anda boleh fly high. Ingat, bagi yang belum lagi ada pasangan, cari lelaki yang boleh make you stronger. Bukan yang boleh break you. Yang mematahkan you patahkan dia siap-siap. Belah. Okey, fine. Okey, baiklah. Kita pun dah kesentukan masa. Nampaknya sampai sini je lah program kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, mungkin Puan ada sedikit pesanan terakhir atau sedikit kata-kata untuk penonton kita di luar sana. Baik, saya sentiasa percaya only happy people can perform. Hanya orang yang gembira dan bahagia sahaja boleh melaksanakan tanggungjawab dan tugas dia dengan penuh keseronokan dan bahagia. Bahagia membahagiakan. Jom kita set kita jangan pecah. Jom. Okay. Baiklah, terima kasih Puan Sabasia atas perkongsian yang sangat seronok, sangat bermanfaat, sangat mengisi jiwa kepada tuan-tuan dan puan-puan kita juga di luar sana. Saya tengok ramai yang bagi feedback
seronok dengar perkongsian hari ini. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan kita di luar sana kerana sudi mengikuti program kita pada hari ini. Semoga program pada hari ini sangat bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua dan kongsikan juga kepada rakan-rakan yang lain. Okey, Puan kami Umi tu dia terlebih satu. Puan Umi tu dia terlebih satu. lebih satu. 019 Okey, 4 ini yang betul. 111 4 111. Ya ini betul. Puan Rabani Satu tiga Abdullah kali. betul. Okey. Okey, kami mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang berlangsungnya live ini. Segalanya yang baik datang dari Allah SWT dan apa yang kurang datangnya daripada diri saya sendiri. Jangan lupa untuk jawab borang maklum balas yang saya akan kongsikan sebentar lagi selepas akhir live ini di ruangan caption kerana saya tidak dapat kongsikan di ruangan komen. Jadi tunggu post live, caption post live ini. Okay, jangan lupa juga untuk follow Facebook PPWN Kelantan. Kita akan ada banyak lagi program yang akan dijalankan. In fact, esok dan lusa kita akan ada program. Bulan Juni memang banyak, memang pack dengan program. Jadi terus follow program Facebook kami. Semoga program-program PPWN Kelantan dapat memberi manfaat kepada semua orang di luar sana. Baik, kita bertemu lagi di program seterusnya. Baik Puan, okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Bye-bye semua. Okay. Jaga diri masing-masing. Have a good day. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.